Okey. Okey, saya dah kongsikan saya punya skrin. Minggu lepas kita belajar tentang kita habiskan for loop, bukan for loop, while loop, iaitu termasuk dalam topik repetition. Jadi kalau kita tengok balik kita punya proforma, okey, minggu lepas kita habiskan if else, minggu lepas kita habiskan if else dan kita masuk iteration, iaitu sampai habis while loop. Kita ada while loop, kalau ingat lagi, kita ada iteration ataupun looping, iaitu pengulangan. Pengulangan, kita ada while, kita panggil while loop, kita ada for, dan kita ada do while. Jadinya untuk while kita dah tengok contoh-contohnya. Antaranya dekat sini saya terangkan dia punya sintaksnya, dia punya cara tulisnya adalah beginilah. Expression ni apa-apa logical expression ataupun operation atau apa-apa expression yang kita boleh dapatkan nilai, ataupun kita boleh evaluate sama ada true ataupun false. Kalau true, maka statement akan execute. Kat sini macam apa yang tulis di sini lah. Kalau true, then statement executes. Okey, kemudian dah statement execute. Apabila statement sudah execute, maka expression akan dinilai sekali lagi, akan di-re-evaluated. Kalau true lagi, maka statement akan execute sekali lagi. Sampailah expression menjadi false, maka kita akan terus terminate ataupun tamatkan kita punya loop. Kat sini lah, jadi ini gambar dia. Kalau true, maka statement akan execute dan dia akan naik atau balik. Jadi kita akan berlaku evaluation of the expression kat sini, dan dia akan ulang lah sampai false. Bila false, maka kita akan keluar daripada loop tersebut. Okey, inilah contoh yang kita dah tengok. Ini saya harap awak dah lihat sendirilah di luar kelas lah, di rumah ke atau di asrama ke. Kemudian kita ada counter control while loops. Sebagai contoh kita ada I dekat sini. I ini yang nilainya akan sentiasa dibandingkan dengan N, ini yang akan menjaga kita punya loop tersebut. Jadi nilai I akan sentiasa kita kemaskini dekat sini sampai bila mana I menjadi lebih besar daripada N ataupun di sini menjadi false, loop akan tamat. Itu dipanggil counter control while loops. Satu lagi adalah apa yang dipanggil sentinel control while loops. Sebagai contoh dekat sini, kita pilih satu kita kata macam pemboleh ubah. Saya namakannya kat sini sentinel. Tapi dia boleh guna apa-apa nama sebenarnya. Nilainya adalah -1. Jadi bila kita tekan ataupun type -1 pada keyboard kita, maka loop ni akan tamat. Jadinya kat sini loop ini keseluruhannya akan sentiasa run, akan sentiasa berulang bila mana 6 ataupun nombor yang dimasukkan tidak sama dengan sentinel, iaitu tidak sama dengan -1. Bila sama dengan -1, maka sini yang menjadi false, dan loop akan tamat. Jadi saya harap awak dah tengoklah sebelum ni berkaitan dengan sentinel control while loop. Kemudian kita ada beberapa jenis yang lain, contohnya flag control dengan EOF control while loop. Ini kita akan tengok dalam topik yang seterusnya, dekat yang ni.
nota 9. Input dan output. Okey, jadinya kita nak pergi yang kedua, ataupun kalau kat sini maksudnya while loop dah tamat, jadi kita nak pergi for loop dengan do while loop hari ini. Okey, jadi untuk for loop, dia sebenarnya adalah specialized form of while loop. Tujuannya adalah untuk permudahkan ataupun simplify the writing of counter control loops. Jadi tadi kita ada, ataupun sebelum ini kita dah belajar, kita ada sentinel control while loops dan kita satu lagi counter control while loops. Jadinya for loop sebenarnya adalah sama dengan counter control while loop. Cuma cara menulisnya berlainan. Tapi setiap elemen yang ada dalam ni ada expression, kemudian kita ada kita update, kita kemas kini nilai counter, semua tu ada dalam kita punya for loop. Jadi kita akan tengok. For this reason, for loop is typically called a counter or index for loop. Okay, kemudian general form. Kita ada for, kita ada initial statement, loop condition, update statement, dan statement. Ni panjang sikit lah kan nak ingat, tapi bila kita tengok contoh nanti kita boleh lebih mudah. Jadinya kat sini kita tengok satu kod sebenarnya datangnya daripada sekejap saya tengok. Datang daripada kod 87. Ini adalah kod 87 yang kita dah tengok, iaitu kita ada kita nak cari sebenarnya nilai purata, average kepada n bilangan nombor yang hendak dimasukkan. Jadi kalau saya run semula, kita compile, tak ada masalah, dan kita run. Dia akan tanya how many numbers you want to insert, kan kita nak type berapa, katalah kita nak masukkan 3, then saya tekan enter. Ini adalah pada baris nombor 8. Let's say saya tekan 3, maka 3 akan disimpan dalam n. Ataupun mungkin saya nak gunakan nombor kecil supaya kita tak keliru dia adalah constant. Sekejap ya. Sini n, dan n kat sini. Okey. Jadi saya nak, satu lagi. Jadi saya nak run. Okey, saya nak masukkan 3. Saya tekan enter, 3 akan disimpan dalam n. Then dia akan keluarkan, kod kita akan keluarkan, please enter n numbers, which is n adalah 3. Jadi saya nak masukkan, saya nak masukkan 90. Dan saya tekan enter, ataupun saya masukkan ketiga-tiganya sekaligus pun boleh. Masukkan 100, saya masukkan 80. Jadi puratanya adalah 80 lah kan. Jadinya nilai-nilai ini akan disimpan dalam sum, yang mana nilai sum ni kita akan kemas kini pada setiap kali iteration atau setiap kali lelaran atau pengulangan, dan nilai sum yang akhir nanti akan dibahagikan dengan 3 dan dapat nilai average. Jadi kita dapat sum adalah 270, ini adalah nilai sum yang terakhir, iaitu dekat sini. The sum is 270 and the mean value is 90. Ini adalah apa yang kita dah tengok sebelum ni. Tak ada apa yang baru pun. Okey. Jadinya sekarang kita nak ubah sesuai, ataupun dalam kod ni, I dekat sini adalah I is the counter, ataupun penjaga kepada kita punya loop di sini. Kan? Ini adalah kita punya expression. Okey. The whole ni adalah kita punya statement. 14, 15, 16 adalah compound statement. Yang kita dah belajar sebelum ni, bila compound statement, iaitu lebih pada satu baris, kita letakkannya dalam braces kat sini. Okay, jadi kita nak ubah sesuai dia kepada daripada while loop kepada for loop. Jadi macam mana? Kan? Jadinya di sini kodnya ada kat sini, kod 88. Nanti saya akan upload, saya akan muat naik dalam UKM Folio lepas kita punya kuliah ni.
Okey, jadinya kodnya sama. Kemudian kat sini I sama dengan 1. I sama dengan 1. Tapi kita tak perlu letak pun. Kalau sebelum ni kita bagi tahu I sama dengan 1, kemudian N, iaitu N ni berapa banyak nombor. Kat sini saya tak letak I sama dengan 1. Nak letak pun boleh sebenarnya, tapi tak letak pun tak apa. Kemudian saya gunakan N. Okay. Kemudian kita bandingkan baris demi baris. Kat sini sampai daripada baris 1 sampai baris 11 tak ada apa-apa perubahan kecuali dekat I sama dengan 1 kat sini. Jadi 1 sampai 11 tak ada apa-apa perubahan kecuali dekat sini saja, I sama 1. Kemudian kat sini saya gunakan while I less than or equals to N atau bla bla bla. Okay. Jadi kat sini kalau kita gunakan for loop, dia berbeza sikit. Iaitu command dia adalah command yang dekat sini. Initial statement, maksudnya initialization. Jadi initialization kat sini adalah I sama dengan 1. I sama dengan 1. Jadinya I sama dengan 1 kat sini tadi, saya letakkannya di sini. Kemudian saya pisahkan dengan item ataupun entity yang seterusnya dengan semicolon. Kemudian kita tengok lagi loop condition. Loop condition ni adalah kita punya logical statement, kan? Iaitu kalau kat sini I less than or equals to N, kita ambil semua ni, kita letakkannya di tengah-tengah di sini. Kemudian kita tengok yang ketiga, update statement ni maksudnya kita update kita punya counter. Jadinya kat sini dekat while loop I equals to I plus 1 dekat bawah ni kan. Tapi untuk for loop kita tak ada masalah untuk letakkannya di atas. Jadinya kat sini kita ingat ini adalah counter, kita update nilai counter kita, ini adalah kita punya expression, ini adalah kita punya initialization kepada counter kita iaitu I sama dengan 1. Jadi kemudian yang lain cin 6 sama cin 6 insertion operator, kemudian sum equals to sum plus 6 sama juga, tak berubah. Jadi I equals to I plus 1 kita dah ambil tadi letak ke atas, maka dekat bawah ni tak perlu lagi. I equals to I plus 1. Kemudian kita tutup kita punya statement dekat sini dan sama juga kita ikut je average adalah sum bagi N, the sum is, the mean value is, ini kena huruf kecil. Okey, jadi macam tu sahaja. Kalau kita run, sekejap saya dah padam ke, okey dah. Kita run. Okay, how many numbers do you want to insert? Okay, jadi katalah kita masukkan 3 dan saya tekan enter. Please enter 3 numbers. Saya masukkan 100, 90, 80 dan saya dapat the sum is 270 and the mean value is 90. Kita dapatlah sama sebiji macam apa yang kita dapat dalam while loop. Kat sini. Jadi ini adalah untuk for loop. Jadi kena ingatlah, kita ada kalau kat sini kita ada dia punya syntax dia. Kita ada apa? Kita ada for, kemudian I equals to 1, for example, kemudian semicolon, I less than equals to N, dan semicolon, dan I equals to I plus 1. Kemudian di belakang for ni tak perlu letak semicolon. Kalau letak semicolon maka kat sini dia bermaksud macam for statement ni dah habis. Tapi sebenarnya tak habis lagi kan, dia baru nak bermula kan. Jadinya awak tak perlu letak kat sini. Kalau letak kat sini maksudnya dianggap cin 6 dan sum 6 ni adalah statement yang terpisah daripada for. Padahal dia ni berada dalam for loop. Tapi sebab kita tak boleh letak. Sama juga dalam while loop. Macam ni.
Oh, sorry. While kita tak boleh letak semikolon kat sini. Kod 88. Okey. Kemudian saya tengok semua jugalah. Jadinya dia kata kat sini kita boleh mudahkan, kita boleh ubah sesuai sikit lah. Jadi kat sini kita ada for loop macam ni, kita of course kita boleh mudahkan dia. For example, kalau saya cuba sama 2, let's say saya nak buat, kan kita belajar sebelum ni I equals to I plus 1, kita boleh tulis dia sebagai I plus plus, kan? Okay. Atau kita boleh buat juga plus plus I, ataupun kita boleh buat I plus equals 1. Sepatutnya tak ada masalah, kita boleh cuba. Okay, kat sini kita letak I plus plus. So, kita run. Oh, sorry, saya kena padam dulu. Betul. Okay, saya run. Okay. 3 numbers, 100, 80, 90, kita dapat yang sama juga. Okay. Ataupun saya nak letak I plus equals 1. Kan, sepatutnya sama kan? Ini tak ada masalah sepatutnya lah. Okay. 3, 100, oh sorry, 100, 80, 90. Okay, jadi awak boleh guna kat sini, awak boleh guna I equals to I plus 1, I plus plus, kemudian kalau kita nak letak plus plus I pun tak ada masalah. Sepatutnya kita try 3, 100, 80, 90. Tak ada masalah juga. Okay, jadi kat sini plus plus I, tadi I plus equals 1, tak ada masalah. Okay. Okay, kemudian kalau kita tengok kat sini, for loop, while loop dekat sini, dia ada I equals to 1 dekat atas ni. Kan? Jadi kita boleh cuba buat macam dia. Kan? Boleh ke tak? Kita tengok Ini saya nak simpan sebagai file yang baru. File 3. Okey, jadi saya nak buat I equals to 1. Jadi kat sini, saya tak nak buat apa-apa. Saya tinggalkan kosong. Boleh ke tak? Kan? Jadi kita run. Okey, tak ada masalah. Kan? 3, 100, 80, 90 kan? Okay, tak ada masalah sebenarnya. Jadi kat sini, kod kita ni, kod 3 ni dengan while loop, dia tak ada perbezaan pun daripada baris 1 sampai baris 11. Sebenarnya, kan? Tak ada apa-apa beza. Sebab kita dah declare and initialize I dekat sini. Kan? Dekat atas sekali. Kat sini. Okey? Ataupun kita nak samakan lagi, kan? Jadi kita nak simpan sebagai file yang baru. Saya nak samakan lagi dengan while loop pun boleh. Saya rasa boleh je. Kita simpan sebagai file nombor 4. Saya nak ambil saya nak sama dengan dia. Kan? Saya nak ambil I equal to I plus 1 ni, counter ni. Saya nak letak dalam for loop. Kan? Jadi saya letak kat sini. Okey, saya nak letak kat sini. Kemudian, kalau dah ada ni, kita tak perlulah yang ni kan. I plus plus ni, kita biarkan dia kosong. Tapi kita kekalkan kita punya semikolon. Okay, jadi kita cuba run. Boleh ke tak? Okay. Syntax, grammar tak ada masalah. Oh, tak boleh ke? Sekejap, Oh, okay, tak ada masalah pun sebenarnya. How many numbers? 3. Saya masukkan 100, 80, 90, enter. Okay.
Jadinya sebenarnya kalau sorry. Jadinya memang tak ada beza sangat pun while dengan for loop. Tapi kalau dah macam ni baik kita guna while saja kan. Sebabnya kita tak perlu nak tambah semikolon kiri dan kanan kan. Sebab ni dah hampir sama dengan while loop. Okey. Lagi apa lagi? Okey, jadinya kat sini boleh saja awak tengahkan, tapi saya tak fikir awak boleh buang I less than or equals to n kat sini. Jadi kat sini awak kena kekalkan I less than or equals to n. Dengan syarat semikolon ni kena ada. Okey. Apa tadi saya terlupa. Sekejap ya, saya fikir. Saya tadi ingat sesuatu tapi saya terlupa. Apa lagi? Okey, satu lagi. Kalau kita nak berbeza sedikit, saya simpan di sebagai nombor 5. Okey. Kan kita nak kembali macam tadi. Okey, kat sini saya buat I plus 1. Ataupun saya boleh gunakan I plus plus ataupun mana-mana command kat sini. Kemudian dekat sini, saya nak I equals to 1. Okey, jadinya kat sini tak perlu ada ni. In fact, I ni saya tak perlu declare dekat sini. Saya declare n saja. Tapi saya declare I dekat sini. Maksudnya, dekat sini saya declare dan initialize I serentak dalam kita punya expression kita. Jadi kalau kita run. Okey, tak ada masalah. Boleh saja. Kalau 80, 90. Okay, the sum is 270, the mean value is 90. Okay, tak ada masalah. Jadi ada pelbagai lagi. Kalau siapa yang pernah belajar JavaScript ke apa ke, dia akan nampak kan loop sebenarnya sama je statement. For loop ni, JavaScript ke dengan C++. Okay. Apa-apa soalan ke sampai kat sini? Tengok sekejap. Kalau ada boleh terus type . Okey, tak ada. Kalau ada type terus, nanti kita akan bincang lah kalau ada masa. Okey, apa lagi? Tu ikut. Saya set. Kemudian kita cuba tengok contoh lain. Contoh lain kita ada sebelum ni kita tengok dalam kita punya for loop kita ada contoh yang ringkas kan, yang dekat sini. Bukan ni. Dekat sini. Kita start daripada I sama dengan 0. Kemudian kita akan naikkan I sebanyak 5. Jadi dia akan jadi 0, 5, 10. Jadinya selagi mana nilai tersebut kurang atau sama dengan 20, kod kita ni akan cout nilai I. Jadi kita dapat 0, 5, 10, 15, 20. Jadi kita tengok balik kod tersebut. Sekejap ya. Ni saya nak open kejap dalam kita punya while minggu 6 kuliah 2 while infinite loop sesi yang ikut bukan open jadi kat sini kita mulakan betul dah ni. Kita mulakan dengan I sama dengan 0 dan kita akan run kod kita. Jadinya selagi mana nilai I kurang ataupun sama dengan 20, maka kita akan cout nilai I tersebut. Tapi kita tahu nilai I akan meningkat sebanyak 5 untuk setiap kali pengulangan kan. Maksudnya setiap lelaran ataupun iteration nilai I akan bertambah 5. Jadinya kita run. Ni adalah kod 85 sebelum ni. Jadi kita nak tengok output dia. Jadi kita ada 0, 5, 10, 15, 20. Jadi bila I sama dengan 20, kita naik atas. Bila I sama dengan 20, kita naik atas
So 20 kurang ataupun sama dengan 20, jawapannya benar, true. Jadi dapat C out 20. Dapat yang terakhir ni. Then I sama dengan 20 tambah 5 iaitu 25. 25 dia akan naik atas semula, bandingkan dekat sini jadi false. Bila false, terus tamat kita punya loop. Dia akan terus pergi pada kita baris yang seterusnya iaitu dia akan jumpa return 0. Iaitu tamatlah kita punya program. Ini adalah kalau kita gunakan while loop. Jadi macam mana kalau kita nak gunakan for loop? Yang mana kita tahu for loop adalah special case kan, ada case khas kepada while loop. Jadi sama je. Okey, kita buat macam ni. Kat sini kita buat, kalau kat sini I sama dengan kosong untuk while loop. Jadi kat sini kita buat I sama dengan kosong. Kemudian I less than or equals to 20. Kita punya, kita kata kat sini dipanggil apa tadi? Sekejap ya. Dipanggil sebagai loop condition atau kita punya expression lah. Iaitu I less than or equals to 20. Which is kat sini. Kemudian kita punya counter, macam kita update kita punya counter iaitu I equals to I plus 5. Jadi saya letakkan dia dekat sini. Jadinya saya punya statement sekarang yang tinggal adalah cout I. Jadinya dia tinggal kat sini. Dia satu saja. Bila satu saja maka kita tak perlu nak letak macam ni kan. Kita tak perlu nak letak braces ataupun curly bracket. Tak perlu pun. Nak letak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Okey. Macam ni je lah. Jadi kita run. Okey. Dapat jawapan yang sama. Memang sebenarnya benda yang sama berlaku. Jadi dekat sini kita boleh kata for loop dia adalah bentuk compact form of counter control while loop. Dia adalah sama je macam counter control while loop. Apa yang counter control while loop boleh buat, for loop pun boleh buat, tapi dia bentuknya lebih compact, maksudnya lebih less number of lines kan, ataupun less number of kod awak tu lagi shorter lah, lagi sikit bilangan kod dalam. Okey, itu maksud kita kata compact form lah. Okey, jadi kat sini begitu. Dan sama juga kalau kita boleh ringkaskan lagi, kalau macam ni dia agak ada beberapa baris kan. Okey, kat sini kita boleh ikut macam saya cakap tadi, saya nak simpannya sebagai kod yang baru 8942, iaitu saya nak I ni saya nak letak int dekat sini. Kan, jadi saya boleh buang yang baris nombor 5 ni. Okey, jadi saya dapat terus macam ni. Kalau saya run, dia akan beri hasil yang sama. 0, 5, 10, 15, 20. Okey. Jadinya, kalau siapa yang dah baca nota boleh dah tahulah kan. Tapi kita nak cuba buat satu latihan dalam masa 2-3 minit. Kita ambil yang satu lagi, 85. Saya nak ambil 86. Okey, sekarang kita ada kod yang kita pernah tengok sebelum ni, iaitu kod kita mulakan I dengan 20. Jadi kita akan cout selagi mana I melebihi atau sama dengan kosong adalah benar. Dan nilai I kita akan kurangkan sebanyak 5 unit atau sebanyak 5 pada setiap kali lelaran ataupun iteration kita. Kan, jadinya 20, 15, 10 sampailah bila I sama dengan kosong, dia akan cout kosong, kemudian I menjadi -5. Bila -5, maka -5 kat sini menjadi -5 lebih besar atau sama dengan kosong menjadi false. Bila false, maka kita akan exit loop. Jadi saya nak minta awak dalam masa sekarang 231, dalam masa 232, dalam 235 kita resume balik. Jadi dalam masa 2-3 minit ni awak tolong tukarkan
ini kepada for loop. Macam mana? Okey, jadi sila cuba. Siapa yang dah buat, boleh je nak letak dekat meeting chat. Okay, saya bagi seminit lagi. Macam ni kita nak tukarkan dia. Okay, boleh buat ikut beberapa cara yang saya tunjukkan tadi. Nak just in case awak nak ringkaskan lah. Okey, dah 236. Yang lain ada selain pada Faiz, Muhammad Faiz Aiman, yang lain ada jawapan dia? Okay, I equals to 20. Okay, I greater than or equals to 0. I equals to I minus 5. Okay, Aisyah Rahim. Okay, letak dekat dalam ni kan. Semua I ni letak dalam ni. Okay, kemudian I greater than equals to 0. Then I equals to I minus 5. Okay, macam itulah. Okay, saya rasa kebanyakan awak pun dapat dua continue. Okay, Aaron. Okay. Okay. Jadi kat sini kalau Aaron punya ni dia tak ada space kan. Macam saya bagi space ni supaya bila output kita tu dia
katalah output pertama 20 kan, jadinya output yang kedua adalah 15 kan. Bila kita tak ada ENDL ni, maksudnya dia terus ke bawah, dia tak ada space tapi dia ke bawah kan output kita tu. Okey, terima kasih apa yang hantar ni. Okey, jadinya macam tu lah jadinya kalau kat sini saya ingat nombor 90 kan, betul kan, 86 90. Okey, lebih kurang lah macam kat sini jawapan saya sama macam Faiz kan, I sama dengan 20, I greater than I greater than or equals to 0. Kena ada kat sini. Kemudian I equals to I minus 5 sama juga macam Aisyah lah. Okey, jadi kat sini macam tadi kan Aisyah awak buat macam ni kan, awak letakkan braces pun tak ada masalah sebenarnya kan. In fact macam saya cakap sebelum ni, ada yang braces ni dia letak dekat atas ni kan, kalau dia nak jimatkan dia punya ruang saya rasa kan, dia letak macam tu lah, macam ni kan, jadinya kod makin pendek. Sebabnya imagine kalau awak buat projek nanti dengan Dr. Sakinah sebagai contoh kan, mungkin kod awak nanti sampai 200 baris kan, 200 baris, jadinya awak rasa macam panjang sangat kan? Jadinya mesti awak makin nak kurangkan baris. Bila nak kurangkan baris, maksudnya ada benda yang awak boleh padatkan, awak boleh compact, awak akan compact kan, ataupun begitulah Jadi kat sini since dia satu baris, tak letak pun tak apa. Okey, kemudian apa lagi? Macam tadi kan saya cakap kita boleh initialize, ini salah ni, ISO ni tak perlu, sepatutnya macam ni saja. Dan in I adalah 20. Jadi kita run. Okey, kita akan dapatlah outputnya. Ataupun kita nak save sebagai yang kedua. Saya nak declare terus kat sini. Into I. Kemudian apa lagi? Saya nak buat, let's say kat sini saya nak buat I minus, ataupun ni pun dah okey dah ni, I minus 5, ataupun kita nak buat kita boleh gunakan I minus equals 5, boleh kan, tapi orang tak faham, takut siapa yang tak, ada orang tak faham kan, jadinya saya ingat awak boleh kekalkan je I equals to I minus 5 ni dah cukup baik dah. Okey, jadinya kalau dalam soalan selalunya lah dalam exam ke dalam quiz ke, kami akan minta lah kan, saya tak pasti yang ni. Okey, soalan tu dah ada dah, tapi mungkin ada, mungkin tak ada kan, jadinya kadang-kala awak mungkin diberi for loop, mungkin macam mana awak nak transform dia kepada while loop ataupun do while loop. Kita akan belajar kejap lagi do while loop. Mungkin awak dia beri while loop, dia minta awak untuk jadikan dia for loop macam mana kan, ataupun vice versa. Mungkin dia bagi awak do while, suruh awak transfer kepada while ataupun for loop. Mana-mana pun boleh. Ataupun sama juga macam topik sebelum ni, awak diberi apa? Mungkin awak diberi if else kan, if else else kan, ataupun dipanggil multiple selection kan sebelum ni. Mungkin awak diminta untuk tukarkannya kepada kod yang equivalent sama, tapi dengan menggunakan switch structure. Macam mana awak nak buat? Jadi ni soalan ni awak kena expect lah akan ada kan. Okey, sebab selalunya ada dalam tahun-tahun dan ataupun semester-semester seterusnya. Okey, tengok dekat line 6 tu ada double quotation mark tu, memang kena ada. Soalan daripada Amirul, line nombor 6 ini. Tak semestinya kan. Tapi sebab saya nak samakan dia dengan yang kod yang ni, sebab dia ada, jadinya saya letak dah. Tapi kalau tak ada pun tak apa kan. Let's say awak nak buat macam Aaron tadi kan, buat saya simpan sebagai 3, dia gunakan n-line kan. Jadi kat sini dia buat ENDL n-line, jadinya kita expect dia akan output dalam baris yang berbeza macam ni. Sebab dia terus, bila dia see out nombor kita I, dia akan pergi baris yang baru, iaitu baris yang kedua lah. Kemudian dia akan see out lagi sampai habis.
Jadi tak semestinya ada pun. Ini bergantung pada soalan. Okey. Ada apa soalan lain ke berkaitan dengan dengan for loop sebelum kita pergi topik yang terakhir untuk looping ni, iaitu do while. Okey, sama-sama. Okey, kalau tak ada kita tengok do while loop. Okey, bentuk ni sebenarnya macam ni saja. Dia macam while statement. Kalau kita tengok kat sini, kita ada untuk while kita ada mana dia? Yang ni Okay, saya nak ambil semua ni. Sorry. Nampak perbezaan dia. So, kat sini saya nak buat do while. Saya nak letak dekat sini. Ini adalah while statement. Kalau do while, kita sorry. Ini. Saya nak ambil semua ni. Letak dia dekat sini. Jadi dia ada tambah sikit saja. Statement masih ada. While expression ada, tapi dekat bawah. Tapi kat sini dia tambah do. Do dekat atas. Kemudian dekat sini while expression dia tak ada semicolon. Tapi dekat sini while expression dia ada semicolon dekat sini. Sebab dia penamat lah. Kan, maksudnya dekat sini selepas do tak ada semicolon. Sebabnya statement dan while expression ni masih berada dengan, dia kata dia berkait dengan do. That's why kita tak letak. Tetapi di penghujung kita kena letak semicolon. Macam ni while expression tak ada semicolon sebab kita ada statement yang berkait dengan while, kan. Jadinya kat belakang statement ni mungkinlah kita akan letak semicolon, kan. Okey. Dia berbeza sedikit. Kenapa dia berbeza? Kita tengok. General form is bla bla, benda ni kan. The statement can be simple or compound statement. Maksudnya kalau simple kita tak perlu braces, kan. Tapi kalau panjang, mungkin kita perlukan braces, kan. Contohnya kita ada do, kemudian panjang, kan. Bila panjang maka kita perlukan statement. Let's say kita nak, kat sini kita nak buat apa? I ataupun see out I. Contohlah, kan. Sekarang kita nak I equals to I plus 1. Jadi ini dah lebih daripada satu baris. Jadi kita kena letak kena letak braces ataupun semicolon kat sini. So ini dia panggil compound statement. Okey, jangan lupa semicolon di penghujung. Okey, jadi ini adalah single statement. Saya nak gunakan yang lain. Ini adalah single statement. Ini adalah compound statement. Okey, jadi tengok kat sini lah. Simple ataupun compound. Kemudian the loop will run at least one. Jadi beza antara while dengan do while adalah while, katalah bila guna while, expression ni adalah false. Bila false, maka ataupun bila awak baca baris ni, while expression false, kan. Bila expression false, maka statement dia akan diabaikan, kan. Statement will not be executed, kan. Will not execute. Kan. Tetapi kalau do while, bezanya adalah do while ni dia akan run dulu statement sekali, dah run, baru akan berlaku evaluation kepada expression. Maksudnya statement dia akan execute once, then expression will be evaluated. Jika true, then statement akan execute sekali lagi. Kalau false,
maka kita akan exit loop kita. Jadi yang beza kat sini, do while statement akan execute sekali dulu, barulah berlaku evaluation. Kalau benar, dia akan naik atas balik, run lagi statement. Kemudian akan berlaku evaluation sekali lagi dekat expression ni. Kalau benar, dia akan naik lagi. Kan, dia akan ulang lagi sampailah expression ni menjadi false. Bila false, maka kod kita dia akan terus baca pada baris seterusnya. Dia tak akan pergi naik atas untuk execute statement. Dia berbeza dengan while, sebab while ni kalau kali pertama dia dah baca baris-baris kat atas ni, tiba-tiba sampai dekat while, kemudian dinilai expression false. Bila false, maka statement ni dia tak akan execute. Dia akan terus pergi pada baris-baris seterusnya. Mungkin sampai return 0 dan sebagainya. Jadi itu beza dia. Iaitu kalau kita nak kod kita run sekali ataupun kurang-kurangnya sekali, maka kita kena gunakan do while loop. Otherwise kita boleh guna while loop ataupun kita boleh gunakan for loop. Tak ada beza pun. Okey. Jadi kat sini saya tulis macam mana mekanisme dia. Kita statement execute first. Then the expression is evaluated. If expression is evaluated to true, then the statement execute again. As long as the expression is true, the statement will continuously execute. Jadi kat sini dia berbeza sikit. Kalau kita tengok dekat while, dia akan jumpa dengan expression dulu. Kalau true, dia akan execute statement dan dia akan pergi balik pada expression, dia akan ulang. Jadi kalau do while, dia rather than jumpa expression dulu, dia akan jumpa statement dulu. Kan? Iaitu dekat atas ni, dia akan jumpa statement dulu. Dah run statement sekali, baru dia akan pergi pada expression. Kalau true, dia akan ulang balik, pergi kat statement. Kalau true, dia akan ulang balik. Kalau expression false, maka keluarlah. Tapi dia dah run tadi statement sekali. Okey, jadinya itu beza dia. Okey. Tetapi dalam banyak case sebenarnya awak boleh je gunakan mana-mana. Awak boleh guna while, awak boleh gunakan do while, awak boleh gunakan for loop. Tak ada masalah. Kan? Dalam banyak case lah kan. Cuma ada keadaan-keadaan yang mana awak kena gunakan do while. Okey? Tapi tak banyak pun kan. Selalunya awak boleh gunakan di mana-mana. Okey, kita tengok contoh pada masa ini, comparing while and do while. Sekejap dia. Kita tengok tadi, kita tengok yang ni. Sekejap dia, saya tengok kalau okey. Yang ni contoh kita kata hypothetical lah, maksudnya bukanlah contoh yang melibatkan application. Jadi kita tengok sekejap, ni 92. Sekejap je saya tengok 84. Nak padan yang ni. Jadi saya nak simpan dia padan baru. Ya. Jadi ni saya nak buat kod 92 juga, tetapi sekejap ya. Okey, tahu. Open 91. Okey, ni tak ada beza. Sebabnya saya letak ni ke belakang, tapi tak apa. Saya nak buat 92. Code 92. Wow. .cpp. Jangan lupa. Okey, kat sini saya ada kod yang simple lah kan. Saya ada I sama dengan 11. Kemudian while bila selagi I kurang daripada atau sama dengan 10, maka kita akan see out I.
Kemudian I equals to I plus 1. Return 0. Kan? Kod kita macam tu je. Jadi kita run. Kita dapat, tak dapat apa-apa lah. Kosong. Kan? Tapi dia bukan infinite loop, dia cuma tak keluar output. Kenapa? Sebab kita tengok I kita sama dengan 11. Kemudian kita punya looping kat sini kita kata while ataupun kita kata selagi lah kan. Selagi I kurang ataupun sama dengan 10 adalah benar, kan, cara baca yang senang macam itulah, adalah benar, maka kita akan see out I dan kita naikkan nilai I sebanyak 1. Tetapi kat sini, baris nombor 7 ni, kita punya expression kat sini, I adalah 11. Jadinya 11 kurang ataupun sama dengan 10, jawapannya salah. Bila salah, maka di sini tidak akan dibaca pun oleh kita punya komputer. That's why kita dapat output yang begini. Tetapi, kalau kita gunakan do while loop, macam mana? Kalau kita gunakan do while loop, saya nak ambil semua ni. Macam mana kita nak ubah suai dia? Kita ambil semua ni. Saya copy kan, saya simpan. Kemudian saya buat do. Oh, sorry. Kita nak kacau punya baris ni. Saya ambil semua ni, saya cut. Kemudian saya type do. Kemudian saya pergi bawah ni, saya paste. While tu semuanya. Kemudian saya letak semicolon. Dah. Jadi saya dah berjaya lah untuk tukar daripada while kepada do while. Jadi kat sini saya cuba, saya bukan nak simpan, sorry. Sekejap ya. Saya takut saya dah tersave. Ini tadi while. Okey, betul. Kemudian saya nak jadikan dia do while. Saya nak simpan dia. Alah, saya tersave balik silap. Back. Lagi. Okey, betul. Sebagai do while. Kita guna shortcut ni macam tu lah. Cepat sangat. Okey, kod do while in class. Ataupun dalam kelas lah, dalam kuliah. Okey, jadinya kod dia lebih kurang sama. Cuma saya gantikan do dekat atas, while saya bawa turun. Kemudian saya letak semicolon saya kat sini. Kan? Kalau tak letak ni tak boleh. Sebab kalau tak letak ni kita run, dia tak lengkap lah. Jadi kena letak. Jadi kena letak supaya dia tak jadi syntax error. Tak jadi error. Okey, jadinya bezanya sedikit. Tapi kalau saya run, kita tengok. Okey, dia keluar 11. Tadi tak keluar apa-apa kan? Yang ni keluar. Sebab apa? Sebab bila kod kita baca, I sama dengan integer, I adalah integer, nilainya 11. Kemudian, dia akan baca terus baris. Do, okay, bila do dia tak buat apa-apa, kemudian terus dia akan baca barisnya iaitu cout. I adalah 11. Jadi dia akan cout terus 11. Kemudian, I equals to I plus 1. Jadinya I menjadi 12. Kemudian, dia akan baca while 12, sebab I dah jadi 12, 12 kurang atau sama dengan 10, jawapannya false. Bila false, maka terus di sini jadi akan terus terminate lah ataupun tamat kita punya loop kat sini. Jadinya kod kita akan terus pergi pada return 0, terus tamat. Jadi kat sini tu perbezaannya. Walaupun dia lebih kurang sama, tetapi dekat do while dia tak keluar apa-apa. Dekat while, bukan ni. Dekat while tadi dia tak keluar apa-apa, tapi dekat do while dia keluar nilai yang sepatutnya dia tak keluar lah kan. Okey, yang sepatutnya dia tak keluar dalam while loop kan. Yang ni tadi dia tak keluar kan. Okey, sebab di permulaan memang memang dia jadi false dan akan diabaikan. Kan? Tapi dekat sini walaupun false dekat sini, tetapi kod kita ni dia dah dibaca pada baris 9. Jadi that's why kita dapat output iaitu 11. Okey, so itu beza dia lah. While dengan do while. Dah awak boleh tengok yang lain ini yang kod yang kita tengok tadi masa mula-mula, masa kita belajar topik for loop, tapi saya letakkannya dalam bentuk do while loop, and dia nak bagi
output yang sama. Jadinya macam saya cakap, while loop, do while loop, for loop selalunya dia akan boleh digunakan untuk buat atau mencapai benda yang sama, tapi ada benda yang macam contoh yang tadi hanya do while loop saja yang benarkan, iaitu kalau kita nak run kod kita sekurang-kurangnya sekali, kan? Jadi kita gunakan do while loop. Jadi saya minta awak tengok, kita akan sambung sikit lagi esok. Kemudian masa pun nak habis, 257. Sekejap ya. Kemudian esok kita akan masuk juga, saya akan bawa topik ini, file input dan output. Macam mana sebelum ni, output kita bila kita run, output kita sentiasa dia keluar dekat black screen. Ni lah kan, kita nampak dia keluar dekat black screen. Tetapi macam mana pula kalau kita nak output kita keluar ataupun disimpan dalam file, which is agak menarik lah kan, sebab banyak application yang sebenarnya kita punya output ni disimpan dalam file, ataupun macam mana kita nak ambil data daripada file. Itu kita akan cover esok dalam kelas terakhir awak lah dengan saya. Kemudian Dr. Sakinah dia akan ambil alih sebab kayaknya hari Sabtu ni dah mula cuti mid-sem kan, jadinya naik cuti mid-sem tu Dr. Sakinah akan ambil alih daripada saya lah, dan dia akan sambung untuk topik file input output ni. Okey, tapi awak kena baca juga lah sebab esok saya nak ajar topik yang ni. Kemudian macam saya dah bagi tahu, ini adalah result untuk kuis 1. Saya tak tunjukkan lagi. Jadi kat sini ada beberapa orang yang dapat markah penuh. Yang paling tinggi mod adalah dapat 6. Ini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yang paling tinggi dapat 6, which is not bad. Okay. Yang sini dalam mungkin berapa orang? 9 orang saya rasa, ataupun 10 orang yang dapat markah penuh. Jadi saya ucapkan tahniah lah. Okay, yang lain tak apa. Ada banyak lagi peluang. Okay, kemudian saya dah hantar juga dalam email untuk quiz 2. Saya beritahu apa yang keluar. Yang keluar adalah topik daripada mana kan? Saya cakap yang keluar adalah topik, sekejap je. Sekejap saya tengok. Ni. Predefine atau mathematical function nota 5, output formatting nota 6 dan selection sampai habis ya. Maksudnya if else macam tu kan. Sampai switch habis. Yang looping kita belajar ni tak sama ada while, do while ataupun apa lagi for loop tak masuk. Jadinya kat sini ada detailnya, saya harap awak semua boleh tengoklah. Okey. Kemudian last but not least saya letakkan ni view sebagai pensyarah boleh dia lain sikit, saya boleh edit kalau pelajar tak nampaklah yang gambar-gambar pensel. Okey, jadi kat sini saya dah letakkan exercise latihan dan jawapan ni sama juga untuk pilihan saya letakkan soalan dan jawapan. Kemudian untuk yang minggu ni punya looping pun saya dah letakkan soalan dan jawapan. In fact yang esok pun saya letakkan soalan dan jawapan. Jadi awak boleh cuba sendiri dan bandingkan dengan jawapan saya. Itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor.